Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa kepada semua pelajar. Kali ini kali yang ketiga kita mengaji dalam online. Kali yang ketiga ni kita mengaji ilmu fiqh juga bersama dengan Cikgu Li. Surat dia macam ni. Kali gitu siapa dia hak tak ada surat lagi dan hak ada surat dah, kita buka muka surat, iaitulah surat dia muka 25. Muka 25. Muka 25 di dalam tajuk sujud sahwi. Sujud sahwi. Baca dia balik atas. Balik atas sekali baca dia sujud sahwi. Kalau gitu kita mengaji hari ini di dalam tajuk huwaqa sujud sahwi. Kali gitu baik. Kita tengok muka surat 25 baris atas sekali. Kalau gitu Cikgu Li nak baca. Pakat tengok ramai-ramai baca dia sujud sahwi. Dalam sil yang 4 segi panjang tu baca dia sujud sahwi. Kalau gitu kita tak rajin dengar. Bila kita tak rajin dengar, molek dah tu, kita mengaji sekolah agama ni, kita boleh dengar kali pertama, boleh jadi kita dengar dah. Sebab tu untung laba kita mengaji sekolah agama ni, kita boleh tahu apa pengajaran dalam agama tu dia suruh apa. Kali gitu baik, kita tengok baris yang pertama. Kalau tak ada ambil surat lagi, kita ambil surat. Tengok muka 25. Jisib muka duduk balik bawah. Baca sekali lagi tajuk besar dia tu sujud sahwi. Sujud sahwi. Tengok zona pertama, baris mula-mula. Baris mula-mula baca dia. Cikgu Li nak baca dulu. Tengok ramai-ramai. Sujud sahwi artinya sujud kerana terlupa. Disunatkan sujud sahwi 2 kali sebelum memberi salam. Jika melakukan kesalahan pada sunat-sunat abad pada 4 tempat. Guste semula. Kepada pelajar semua, morning, tapneng sapa tapjit. Tengok tajuk, iaitulah sujud sahwi. Baca dia sujud sahwi. Sujud sahwi ni mana duk cara dalam semaya. Kali gitu tajuk sujud sahwi ni duk cara dalam semaya semasa kita semaya. Semaya 5 waktu sehari semalam. Semaya hak fardu, semaya hak wajib. Kali gitu baris yang pertama, sujud sahwi artinya, sujud sahwi maknanya, kuamainya, makna gapo? Pia jawab soalan tu dia ada tu. Sujud sahwi artinya, sujud sahwi ni makna dia, makna sujud sahwi ni sujud kerana terlupa. Sujud kerana terlupa. Masa kita duduk semaya 5 waktu tu terlupa gapo? Bukan dengan sengaja, kita terlupa. Terlupa ni tak ingat. Ikut dalam semaya 5 waktu tu kita terlupa baca. Terlupa baca dia kena sujud sahwi. Terlupa buat rokok, sujud, bangun, duduk tu terlupa celah-celah tu. Bagi kita sekalian. Ataupun jenis perbuatan perkataan dalam semaya tu terlupa. Terlupa baca, terlupa bergerak, terlupa pasal dalam semaya tu kita terlupa, tak ingat. Bila kita terlupa, tak kira di segi perbuatan, di segi perkataan, hak pasal kena baca, hak pasal kena buat, kita terlupa dalam semaya tu. Tak kira rakaat 1, rakaat yang kedua, rakaat yang ketiga, rakaat yang keempat, hak pasal 4 rakaat. Ataupun hak pasal 2 rakaat, kita terlupa baca, terlupa buat. Tengok sambung lagi. Disunatkan. Huruf da seko depan lepas pada cut dia tu huruf da seko baca di. Disunatkan sujud sahwi 2 kali sebelum memberi salam. Kita terlupa baca, terlupa buat tu,
kena sujud sawi. Sujud sawi ni, kepala kita ni, biasanya duduk dalam sujud. Kita sujud, kita baca apa dalam sujud? Masa kita duduk sujud tu, sujud ni dahi kita rapat, atas tikar, atas jadah, punggung tung gain naik. Dia panggil sujud tu. Kita terlupa apa-apa celah tu, terlupa baca, terlupa buat tu, kita sujud sawi. Masa kita sujud tu, kita baca apa? Masa duduk tunggai duduk sujud tu. Subhana man la yanamu wala yashu. Subhana man la yanamu wala yashu. Kita baca gitu. Tu baca ayat bunyi balas tu. Kalau dia tanya kata, apa boleh kena sujud sawi? Apa sujud sawi? Artinya sujud kerana terlupa. Kita terlupa baca, terlupa buat, kita sujud sawi dalam agama. Kali gitu, tempat sujud sawi sana tu, dia ada 4 tempat dalam semaya tu. Pasal kena sujud sawi tu. Satu kita tengok. Tengok aku satu balik bawah. Tempat surat si cumpu. Tempat huwa jai baca dia sujud sawi. Satu, meninggalkan setengah daripada sunat-sunat ab'ad, solat atau sebahagian walaupun dengan satu huruf. Kau satu semula, tengok kau satu. Meninggalkan setengah. Kita tinggal, kita terlupa buat, lupa baca, terlupa buat setengah daripada sunat-sunat ab'ad. Jadi kita tahu kata sunat ab'ad tu ada apa perkara. Lepas tu kita terlupa baca, terlupa kita buat. Dalam hak dalam sunat ab'ad tu, tak kira terlupa banyak mana, terlupa apa ekor, terlupa apa tempat, kita kena sujud sawi. Bersujud kita baca balas tu. Subhana man la yanamu wala yashu. Tu kena sujud sawi. Lepas tu yang kedua, tengok dia kedua. Melakukan perkara yang membatalkan solat dengan sengaja dan tidak batal apabila ia melakukan dengan terlupa. Tu yang kedua. Kita tengok yang ketiga pula. Memindahkan rukun kauli bacaan kepada yang bukan tempatnya. Tu dia. Tengok yang keempat pula. Berlaku rukun fi'li perbuatan serta ihtimal menambah. Tu lebih kurang. Kita baca rekah-rekah. Pada serupnya, dalam tajuk kita ngaji sujud sahwi ni, kalau kita tanya kata apa sujud sahwi? Mana apa sujud sahwi? Kita pelajar moden ni, kita mengaji dengan cara rekah. Sujud sahwi artinya sujud kerana terlupa. Kita tak ingat, terlupa buat, terlupa baca. Sujud kerana terlupa. Tu. Sujud 2 kali sebelum bui salam. Kali gitu topai seterusnya kita balik muka 20 ni. Muka 20 ni. Muka 20 ni balik sini. Muka duduk balik bawah. Kita mengaji tajuk lain pula. Tengok sambung. Baca dia dalam sili 4 segi panjang tu. Waw, qaf, ta. Lepas dia wa kedua baca bahasa Arab tu kita kena baca 2 kali. Waktu yang dilarang solat. Waktu yang dilarang solat. Ni di sini. Waktu yang dilarang solat. Tengok situ cikgu boleh nak baca. Sekali lagi, waktu yang dilarang solat. Waktu masa. Waktu ni bahasa Arab, bahasa Melayu kata masa, wela. Waktu masa-masa yang dilarang, masa hak agama larang. Gapo dia? Solat. Waktu yang dilarang solat. Waktu hak dia tak semaya. Dia ada juga dalam agama Islam ni. Mujur kita ngaji agama. Bukan kata boleh semaya belaka. Tuju mana kata? Masa semaya 5 waktu tu, lepas semaya 5 waktu ni, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh. Celah-celah tu tuju mana? Dalam agama Islam tu dia larang tak semaya, tak buat apa-apa celah tu. Ni fak kita kena tahu. Kali gitu tengok baris yang pertama, waqajai tajuk hak besar. Maudhu' dia waktu yang dilarang solat. Masa yang larang, yang tak boleh buat, tak boleh semaya, masa mana kata? Tengok jom pertama baris mula-mula. Tepat dia tulis pada.
Poda baca pada. Kali gitu pada keseluruhannya prinsip ibadat atau syariat Islam itu jauh bercanggah dan berbeza dengan ibadat orang-orang musyrikin. Lantaran bila serupa akan membawa kepada kesan buruk dan menyokong mereka akhirnya akan hilanglah kemuliaan dan kehebatan orang-orang Islam dan jadilah sama dengan agama mereka. Tengok balik bawah pula. Dangonun baca dengan. Alif yota baca itu. Dengan itu, tengok di situ. Dengan itu, maka solat selepas asar dan selepas subuh dilarang keras orang-orang Islam melakukannya. Lantaran kedua masa itu orang-orang musyrikin sedang menjalankan ibadat mereka dengan menyembah kepada matahari. Baik kepada semua pelajar. Itu kita baca sekali lalu. Tengok baris yang pertama. Baris yang pertama. Jo naik pertama. Wakojai. Jangan lupa. Waktu yang dilarang solat. Jadi kita semaya 5 waktu dah tu. Hak fardu, hak wajib. Kita semaya dah. Di celah-celah tu. Lepas semaya hak 5 waktu tu. 7 semaya mana kata? Lepas semaya apa kata? Hak agama tak boleh semaya. Tak boleh buat apa-apa celah tu. Tak kira lah. Buat di rumah, buat di masjid. Dia tak boleh buat celah tu. Sampai kita tengok. Kata, buat apa dia tak buat masa ni tak ada. Kali gitu, baik. Waktu yang dilarangkan solat, masa hak agama tak boleh buat, tak boleh baca, tak boleh berzikir, tak boleh apa celah tu, tak kira lah, tak boleh semaya, tak boleh buat apa hak agama suruh tu, dia tak boleh buat celah tu. Tengok pada baris yang pertama. Pada keseluruhannya, pap ruang, keseluruhannya, kalau kita tengok semua tu, kalau kita tengok cara penuh tu, ibadat atau syariat Islam itu apa teh orang panggil ibadat? Ibadat ni bahasa Arab. Ibadat. Bo alif data baca ibadat. Ibadat bahasa Arab. Ibadat ni semaya, puasa, sedekah, keluar zakat, buat haji, berzikir, mengatik, baca tu baca ni panggil buat ibadat belaka. Jenis ibadat boleh pahala. Dia gulawai dia. Ibadat maksiat. Ibadat maksiat. Maksiat ibadat. Bahasa Arab belaka tu. Ibadat lawai dia maksiat. Apa ibadat? Ibadat pasal buat dah, kerja dah, baca dah, buat amal dah tu boleh pahala. Orang panggil ibadat. Dan maksiat. Apa maksiat? Bahasa Arab maksiat. Maksiat ni pasal buat dah, baca dah, kerja dah tu tak boleh pahala. Dia ikut berdosa. Dia panggil maksiat. Sebab tu orang-orang kampung dia kata, kita jangan buat maksiat. Maksiat. Bukan maksiat. Maksiat. Tapi tak apalah, asal kita reti dah. Maksiat ni mana benda haram, benda berdosa, benda buat dah tu tak boleh pahala. Buat dah berdosa, buat dah haram, buat dah masuk neraka. Tu orang panggil maksiat. Ibadat buat boleh pahala. Maksiat buat dah tu jadi berdosa. Kita boleh kata situ. Ibadat maksiat. Kali gitu jenis ibadat apa-apa tak kira. Hak dalam agama Islam ni dia tak boleh buat celah mana. Kita nak ngaji ni. Atau syariat Islam, apa saja hak pasal agama suruh, agama bangkap dalam agama Islam ni, ibadat ataupun benda hak suruh dalam agama ni, dia tak serupa dengan agama lain. Ni. Agama Islam, dia tak serupa dengan agama Buddha. Agama Islam, dia tak serupa dengan agama Yahudi. Islam, dia ambil hak Islam. Dia tak tupai hak orang. Dia tak ambil hak agama lain. Sebab Islam ni, mari daripada Allah. Agama hak Tuhan. Agama Islam. Kalau gitu, baik. Tengok sambung. Agama Islam ni dia buat lagu mana?
Bercanggah baris yang kedua tu. Kita tengok baris yang kedua. Bercanggah dan berbeza dengan ibadat orang-orang musyrikin. Bercanggah. Dia tak serupa. Berlawan. Mana kata ibadat hak orang Islam dengan ibadat hak orang kafir ataupun orang musyrikin tak serupa. Sama sekali sikit pun tak serupa. Kalau serupa tu jadi lagu mana kalau serupa? Kita kena tahu gitu. Kalau serupa bukan. Islam dia tak ambil hak orang musyrikin, hak orang kafir, hak orang Yahudi, hak orang Nasrani, mana hak orang agama asing itu Islam dia tak ambil sama sekali. Tak penyia, tak kosi. Tetapi agama lain, agama yang pasal bukan Islam tu ada hak dia ambil serupa dengan Islam tu. Dia ambil sikit-sikit. Kadang-kadang yang ambil semua, lepas dia pergi kekai, dia pergi beki. Dia pergi buat pasal hak dia. Dia pergi buat dat plan. Kalau gitu hak Islam ni dia tak ada rekah, tak ada dat plan dak. Kalau gitu tengok. Lantaran bila serupa akan membawa kepada kesan buruk dan menyokong mereka. Jadi kalau serupa, kalau agama Islam tu jenis ibadat kalau serupa dengan fuak-fuak musyrikin, fuak kafir, fuak Yahudi, ia jadi lagu mana? Membawa kepada kesan buruk. Jadi lagu mana? Buruk ni benda tak molek dah. Benda tak molek, benda punah, benda tak juruh. Tu kalau kita pergi serupa je. Sebab dia tak serupa. Tidak menyerupai, mana tak serupa. Dan menyokong mereka jadi ibadat orang Islam, dia tak serupa. Bila serupa, mana kata boleh duduk sekali dengan fuak dia. Kalau buat jadi serupa dengan fuak-fuak ni, mana kata jadi kosi lah dia dah. Akhirnya sutai jadi lagu mana? Kalau ibadat orang Islam ni, nyegi serupa dengan fuak-fuak musyrikin, fuak-fuak Yahudi. Akhirnya akan hilanglah kemuliaan dan kehebatan orang-orang Islam. Jadi kalau serupa dengan orang kafir musyrikin, jenis ibadat ni serupa dengan fuak-fuak dia, hilanglah. Mana gaib? Gaib ni kak, tak jumpa hak pasal Islam ni. Hilanglah kemuliaan. Kemuliaan ni mana kelas. Orang panggil kata kelas tinggi sekali. Kemuliaan ni benda hak molek. Jenis ibadat hak Islam ni, dia duduk kelas tinggi sekali. Sebab apa duduk kelas tinggi sekali? Jenis ibadat ni tuai dia, kita tahu. Siapa dia tuai ibadat? Iaitu Allah Ta'ala. Tuhan. Ibadat-ibadat ni tuai dia Allah. Jadi tuai. Bukan hak manusia. Jenis ibadat-ibadat ni bukan hak manusia buat. Kadang-kadang orang musyrikin ni, buat dia rekah buat sendiri. Reka, mana dat plan buat sendiri. Hak agama Islam ni tak boleh rekah. Tak boleh dat plan. Iaitu mari daripada Allah. Mari daripada Rasul, mari daripada Nabi. Benda yang Nabi tak buat, kita duduk rekah-rekah telajak tu jadi tekok lain lah. Sebab tu Nabi wayak pasal mana ke ibadat, kita buat belah tu. Kita mengaji lagu mana? Di sekolah, di pondok. Duk guru, ustaz, acan wayak balah mana, kita turut balah tu. Kalau gitu, jenis kemuliaan, jenis molek tu mana kata ibadat Islam lah. Yang paling molek sekali. Dan kehebatan orang-orang Islam. Cuba tengok orang Islam ni, pakaian dia bila dia buat ibadat, bersih, cuci. Kalau kita pelajar lelaki ni kak, dia pakai apa? Nak nampak cuci, comel, munasabah dengan nak pergi buat ibadat ni. Iaitu baju tok putih, pakai serbai kepiah. Orang sedap tengok orang tu. Orang tengok kata kuat. Agama Islam ni tengok ni, dengan pakaian dia ternampak hebat. Kalau kita tengok di atas dunia ni, pelajar kita kalau kita tengok di atas dunia ni, maksum munasabah ke tak? Orang pakai baju tok putih, pakai serbai, pakai kepiah ni, nak pergi bercuri. Ataupun masuk di dalam kampung jadi orang pelak. Orang pelak muka. Orang sok tak lagu tu dah. Tetapi kalau kita pakai seluar pendek, baju pendek,
rambut panjang, cuma celoteng, pergi masuk dalam kampung orang, jadi orang tu sok selalu. Ni orang ni nak mencuri, orang ni main jaseptik dadah apa ni, tak molek apa ni pasal ni. Tengok lagi, tak ada hebat lagu tu. Bila pakaian pasal Islam ni, dia nampak hebat, cuci, bersih. Sebab tu kita cuba pakai. Pelajar lelaki. Pelajar perempuan, pakai hijab, pakai dakwah. Jangan tubik pada rumah ni, tangis kerak. Kita biasa tengok ada pakai baju tangis kerak. Pakai dakwah. Tapi baju tangis kerak, kepala siku, bahu duduk luar. Tak sah lagi tu, tak pan. Tak luluh dalam agama Islam. Aurat retina tu. Baik, kita tengok sambung lagi. Kalau gitu, kalulah ibadat dalam agama Islam ni sama serupa dengan orang musyrikin. Dan, kita tengok baris 1, 2, 3, 4. Baris yang keempat, duduk tengah akhir nak habis sekali tu. Jadilah jim alif dayo lam ho. Jim alif ja dayo di lam ho lah. Jadilah. Tengok situ. Jadilah. Jadi lagu mana? Kalulah ibadat orang Islam ni pergi serupa dengan orang musyrikin, dengan orang kafir, orang Yahudi. Jadilah sama dengan agama mereka. Mana kata? Kalau pergi serupa dengan hak dia juga, serupa agama dia. Dia buat cara dia, kita buat cara kita. Kita buat di masjid, dia buat di board, dia buat di gereja dia tu. Dia buat di ketik-ketik dia. Mana serupa? Tak boleh, tak serupa. Dia jangan serupa sama sekali. Tuju mana? Ni kita nak masuk cerita dia dah ni. Tuju mana hak dia panggil kata, hak dalam agama ni, lari, tak wis semaya. Ni siapa tepat cut point dia ni. Kali gitu, dia mau tengok baris balik bawah lagi. Tempat dia tulis dengan itu. Kalau gitu, ni. Dangonun alif yota baca dia dengan itu. Tengok deh. Tengok ramai-ramai, kita jangan main ikut lain. Ni kita ngaji olah yang ketiga dah ni. Kali gitu tengok. Dalam waktu tajuk waktu yang dilarang solat. Bukan sekat tahu semaya lah, buat muka lain, buat apa tak boleh lagi. Waktu mana? Lepas semaya apa? Dalam agama ni dia larang, dia tak boleh buat. Tengok deh. Dengan itu, maka solat selepas asar dan selepas subuh. Ni ingat ni. Maka solat selepas asar, kita semaya asar. Bahawa sudah semaya asar tu, ya tak ada dah celah-celah tu. Ada tak? Selepas semaya asar tu, orang panggil semaya hajat. Tak ada orang. Kok mana-mana tu. Kalau suruh Tok Imam pergi semaya hajat mah kita lepas semaya asar, tak ada tiga buat apa-apa celah tu. Kali gitu dia tak boleh buat apa-apa celah tu. Maka solat selepas asar, selepas semaya asar dia tak boleh buat agak. Buat apa tu? Celah-celah tu. Dan selepas subuh, kita semaya subuh. Tak apalah. Lepas semaya subuh tu, dia tak boleh buat celah-celah tu. Apa tu? Dilarang keras. Dalam alif rongo baca dilarang. Mana ham? Dilarang keras. Kaf rosin baca keras. Ham dekat. Bukan tamada lah. Dilarang keras. Lagi sungguh-sungguh. Dilarang keras orang-orang Islam melakukannya. Ham dekat. Orang Islam. Tak kira orang Islam duduk di negeri mana, melakukannya buat. Buat apa? Lepas semaya asar, lepas semaya subuh. Buat apa tu? Dia lari celah-celah tu, tak boleh buat. Lantaran kedua masa itu, kerana dua masa tu, dua wela tu. Dua mana dua wela, dua masa? Selepas sembahyang asar dan selepas sembahyang subuh. Dua tu dia panggil tu. Buat apa tu? Orang-orang musyrikin. Hidup sini. Orang-orang musyrikin, iaitu orang kafir, orang musyrikin, orang yang bukan Islam. Ya dah buat apa? Orang musyrikin sedang menjalankan ibadat mereka. Orang kafir, orang musyrikin ni duk buat ibadat. Apa ibadat? Jenis duk mengatik pasal dia semaya cara dia, duk puja cara dia wela tu.
Jadi kalau kita pergi buat celah tu kata sahabat tu Nabi larang. Jadi kalau kita pergi buat celah tu ke mana kata serupalah. Mana kata serupa dengan agama dia. Sebab tu Nabi tu dia larang. Dia larang tak boleh buat celah-celah tu. Sebab tu kita jangan gaduh, jangan hidup buat. Kita ngaji kita tahu dah ni. Kita tolong royak kata kok abah kita, kok emak kita, sayang-sayang kita. Mujurlah emak kita, abah kita ni dia hantar ngaji sekolah pondok. Sebab tu royak kok sayang-sayang kita tu main ngaji sama kita ni kalau nak reti supaya kita. Tak gitu? Tengok sambung. Kalau gitu, waktu selepas sembahyang asar dan selepas sembahyang subuh, orang musyrikin, orang kafir musyrikin ni dia dak buat ibadat dengan menyembah kepada matahari. Kalau kita menyembah Allah, menyembah ni bukan dia akik tangan tu punggung jadi tungging-tunggak supaya ngapalo akak letak akak supaya agama dehmo tu. Menyembah ni bukan sembah supaya agama dehmo tu dak. Menyembah ni mana kita dak buat ibadat cara kita. Jadi orang kafir musyrikin ni selepas sembahyang asar, selepas sembahyang subuh dia buat apa dia? Buat dia tu menyembah kepada matahari. Dia kata matahari itu Tuhan dia. Celah tu dia buat sembah cara dia tu. Ni pasal gua tu buat gua ni baca cara dia pasal gegel lah. Di masjid dia tu. Ataupun di ketik dia tu. Jadi kalau kita buat celah tu, jadi serupa dengan fak dia. Orang musyrikin dia tengok, orang Islam tiru aku ni. Ambil agama aku ni. Sedangkan bukan lagu tu. Tu kita beritahu dah. Kita beritahu selalu kata waktu dalam agama Islam ni hak dia nak buat ibadat waktu mana kata? Iaitu selepas sembahyang, selepas asar dan selepas subuh. Kita ingat dua kali tu. Apa tu orang musyrikin dia buat apa celah-celah tu? Kerana duk menyembah kepada matahari. Fok-fok dia tu. Bahkan dia tanya soalan hak tadi, hak kita ngaji tadi sujud sahwi. Apa sujud sahwi? Sujud kerana terlupa. Kalau gitu baik. Pelajar ada surat ni kita tengok, kita sambung pergi pula muka 27. Muka 27. Duk di mana ni muka 27 ni? Iaitu di sini muka 27. Muka 27 kita tengok situ. Gambar matahari duk suka tu. Buat apa tu matahari duk suka kita tengok situ. Kita nak ngaji cepat-cepat. Lebih kurang 5 minit lagi nak habis masa. Dan kita nanti tengok latihan katik. Kalau gitu baik. Tengok di situ. Kalau gitu kita tengok dalam 4 segi silam. 4 segi silam ni dia tulis apa? Makruh yang membawa kepada haram melakukan solat-solat tanpa sebab pada 5 waktu. Ni wakojai. Makruh baca dia. Makruh yang membawa kepada haram. Hak asal makruh. Makruh ni kalau buat tak boleh pahala. Kalau kacau buat pun tak boleh pahala. Kalau kacau buat juga. Jadi haram. Siapa jadi berdosa? Apa perkara tu benda lagu ni? Ada 5 waktu, 5 sebab. 5 masa hak tak boleh buat. Kalau gitu kita kena tahu. Tengok. Ya 2 perkara, 2 cang tu. 2 cang dalam surat tepat si compu dia tulis. Masa apa dia tulis? Mi alif sin baca masa. Masa larangan. Sebelah balik saima baca dia, balik kiri tu baca. Masa dibenarkan. Jadi dalam agama Islam ni masa kita lepas semaya asal, lepas semaya subuh tu, dia ada royak. Tuju mana tak boleh buat. Masa larangan. Masa larangan ni masa ham, masa tak boleh semaya. Tak boleh buat. Aku 1 sampai aku 5. Bawah sebelah kiri. Masa dibenarkan. Masa hak anuya. Ada 5 perkara juga. Kalau gitu baik. Masa 5 perkara tu, tuju mana kata? 1, masa larangan. Hak dalam agama tu dia larang masa mana? Masa selepas solat subuh. Lepas maya subuh tu tak boleh buat ibadat. Tak boleh buat apa-apa. Apabila boleh buat? Sebelah kiri. Masa dibenarkan. Masa anuyat. Masa boleh. Sehingga naik matahari. Nampak matahari naik tu boleh buat. Naik setara mana? Tengok aku 2 pula.
sebelah kanan. Masa larangan. Kedua masa larangan. Masa larang itu kedua masa mula naik matahari. Matahari naik macam sebelah balik naik tu. Naik tinggi mana baru kita boleh semaya, boleh buat apa tu. Sehingga naik matahari segalah. Jadi kita itar balik naik tu galah dia tu. Kita kena galah naik motor apa ni. Duduk di hotel tu naik pergi tinggi sama panjang galah kita. Lepas pada sepotong galah tu boleh nak buat apa-apa tu, nak buat ibadat. Yang ketiga, masa tegak matahari tengah hari, matahari dicak tengah hari tu. Tak boleh buat ke jelas tu. Ikut nak buat apa-apa tak boleh. Belum pada masuk zuhur tu matahari berdiri jelas tu. Apabila boleh buat, masa dibenarkan ketiga balik saima sehingga condong matahari kecuali hari Jumaat. Kena matahari lecah dulu. Kesak dulu, nampak bayar tu. Yang keempat, masa larangan, masa tak boleh buat lepas sembahyang asar mai subuh tu tak boleh buat apa tu. Yang keempat baca dia masa selepas solat asar. Lepas sembahyang asar tu tak boleh buat dah apa-apa. Apabila boleh buat sehingga terbenam matahari, sehingga selerai cahaya matahari. Mana masuk waktu mengerik lah. Yang kelima, masa larangan, masa hak larang tak boleh buat ham. Masa bila tu? Kelima, masa cahaya di langit kekuningan. Kita itar balik jatuh tu, cahaya kuning-kuning merah dah ada lagi tu tak boleh buat apa. Mana tak masuk lagi waktu maghrib. Tu tak boleh tu. Apabila boleh buat tu, masa dibenarkan sebelah kiri sehingga sempurna terbenam matahari, sehingga gaib matahari tu. Bawa gaib matahari api tu, bolehlah. Kemudian kita tengok latihan pula. Latihan kepada semua pelajar tengok di sini deh. Cuba tengok betul ke dah ni. Latihan dia. Nampak? Betul? Latihan. Cikgu Lee nak baca. Latihan fiqh. Dia ada 3 kau. Ni kena buat, kena hantar ke Cikgu Lee ni. Kau 1, baca dia. Apakah arti sujud sahwi? Apakah arti sujud sahwi? Apa sujud sahwi? Makna apa? Arti gapo? Yang kedua, kosong. Tengok latihan kosong. Masa manakah dilarang orang Islam solat? Masa manakah dilarang orang Islam solat? Waktu mana? Wela mana? Dia lari tahu orang Islam tu buat ibadat tahu semaya. Kita ngaji dah sana. Ketiga, kenapakah dilarang orang Islam beribadat selepas asar dan subuh? Buat apa? Ketiga tu. Dia orang Islam ni dia lari tahu ibadat, tahu semaya, tahu mengatik, tahu apa tu lepas semaya asar dan selepas semaya subuh. Buat apa tu? Kita ngaji sana baru tu. Dia ada tu. Tengok Cikgu Lee ulangi sekali lagi. Latihan fiqh. Tengok di bawah ni. Aku 1 baca dia. Apakah arti sujud sahwi? Kita pun jawab. Sujud sahwi artinya. Yang kedua baca dia. Masa manakah dilarang orang Islam solat? Wela mana? Waktu mana? Orang Islam ni tak tahu semaya, tak tahu buat ibadat. Yang ketiga, kenapakah dilarang orang Islam beribadat selepas asar dan subuh? Buat apa? Dia lari agama Islam ni, agama Islam lari. Tak boleh buat ibadat, tak boleh buat apa-apa saja jenis ibadat lepas semaya asar dan selepas semaya subuh. Kali gitu banyak tu saja yang kita belajar hari ni, dan kita nak mengaji minggu depan pula oleh yang ketiga ni, iaitulah di dalam tajuk semaya banyak. Kali gitu hari ni sekadar setakat ni saja. Assalamualaikum warahmatullahi